Kita dah belajar sampai mana? Kita dah belajar sampai muka surat 14. Jadi maknanya dah selesai berkenaan dengan huruf mat alif. Macam mana bentuk alif kecil tu bila dalam ayat? Bagaimana bentuknya alif besar tu bila dalam ayat? Jadi sekarang nak tanya dululah tuan-tuan dan puan. Senang ke susah? Muka surat 1 sampai muka surat 14 ni. Cuba komen sikit. Senang ke susah? Tak ada jawapan ni. Senang ke susah? Alhamdulillah senang jika faham. Terbaik Tuan Jasmin. Betul. Senang je kalau kita faham. Jadi pastikan kita faham lah. Kalau tak faham, tanya. Jangan buat senyap je. So far okay, okay. So far so good. Mantap, Puan Tiara. Nanti teruskan usaha. Pastikan dapat bacaan yang paling cantik. Ingat, macam saya pesan sebelum ni, biar lambat, asalkan betul. Okey, mantap. Jom. Kita pergi pula kepada seterusnya. Ha, jadi, untuk muka surat 15 ni, kita dah masuk pula kepada kedudukan huruf waw sebagai huruf mat. Kita tengok pula lah kepada contoh yang seterusnya, iaitu huruf waw. Okay, pertama sekali, tengok pada contoh dekat atas ni. Waw mati. Cuba cari waw mati, jumpa tak? Cari, 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 cari. Ada dekat sebelah sini. Ada huruf waw. So jangan lupa tengoklah syarat-syarat dia. Yang pertama, waw ni mati ke? Mati ke tidak? Tengok ada apa-apa tanda tak? Kalau tak ada apa-apa tanda, maknanya waw tu mati. Tidak ada apa-apa baris. Entah, tak ada tanda. Betul, Rasmin. Okey. Lepas tu tengok pula huruf sebelumnya ni. Huruf sebelum dia ni huruf sin. Huruf sin. Dan sin tu mesti wajib kena baris depan. Ha. Kalau dia bukan baris depan, maknanya dia takkan panjang lah. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni contohnya. Kalau sin ni dia baris atas, bertemu dengan waw yang mati ni. Dia akan jadi saw. Saw. Jadi yang itu dia tak panjang lah. Dia pendek je bunyi dia. Tapi disebabkan dia baris depan, bertemu pula dengan huruf waw yang mati. Dia akan jadi su, su, su. Jadi cukup syarat dia, maka kita panjangkan bacaan. Su dua harakat. Jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk tuliskan formula nombor lah. Satu, dua, satu. Pada bawah ayat. Pada bawah perkataan tu lah. Kita panggil perkataan kaya. Perkataan lah. Ayat panjang lagi. Pada perkataan di bawah. Kita tuliskan dia punya nombor. Satu, dua, satu. Jadi lepas nak tulis nombor, nak kena buat apa? Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa gunakan kaedah tekap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh tengok dekat. Okey, boleh tengok dekat skrin. Sekejap. Background. Okey, kata pula tulisan. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu. Okey. Macam biasalah. Kita tuliskan. Lepas tu kita tuliskanlah nombor dia. Satu, dua, dan satu. Betul ke tak ni? Kita balik. Balik. Okey. Kita dah tulis nombor dekat bawah huruf tu. Jangan lupa. Kita tekapkan dia supaya kita tahu berapa panjang satu harakat tu, berapa panjang dua harakat. Contoh macam ayat yang tadi. Rasulullah. Sekali. Rasul.
lah. Macam tu je. Pastikan sambil baca, tangan kita bergerak lah. Ro, ro, su, su. Nampak tak? Su. Dua tu dia akan jadi panjang. Dan yang terakhir satu tu lah, lah. Calit, pusing, calit. Begitu je. Ini dia. Jadi jangan lupa buat. Jangan hanya mendengar saja. Pastikan tangan kita bergerak. Bagulah orang kata apa. Sambil kita melatih. Melatih mata ni, kita melatih otot. Otot pula. Kita melatih otak dan kita melatih pergerakan kita sekali lah. Supaya lepas ni kita baca, kita lagi cepat tangkap. Okay, jadi jom bersama-sama saya. Kita tulis bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Okey, tadi. Yang ni satu, dua, satu. Macam biasa juga cari ada tak huruf waw tu? Ada. Ada tulis dua. Yang lain ni satu. Ni pun sama. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu. Dua, satu, satu. Dua, satu. Dua, satu, satu. Satu, dua, satu. Lepas kita dah tulis, jom baca bersama saya. Sediakan pensel masing-masing. Macam saya ni saya pakai ni lah. Arrow ni. Tuan-tuan dan puan sediakan pensel masing-masing. Jom baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulu. 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 Mantap. Seterusnya. Suduri. 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 Soalnya Yahuro. 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 Baca sama-sama. Hmm. Seterusnya. Biruhi. 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 Mantap. Terusnya. Utia. 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 Gerakkan pensil tu. Jangan kita malas-malas. Jangan hanya dengar aje. Duna. 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 Seterusnya. Ukhiyya. 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 Seterusnya. Aqulu. 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 Terbaik. Alhamdulillah. Jom kita pergi pula kepada baris yang seterusnya. Okey. Jom macam biasa letakkan nombor dia. Laju sikit lah. Jadi perempuan boleh tulis dalam mulut masing-masing. Dua, satu, satu. Dua, satu, satu. Dua, dua. Dua, dua, satu. Satu, dua, dua, satu. Satu, dua, satu. Pastikan nombor tu dekat bawah huruf Jangan kita main tulis je kat tepi. Satu, dua, satu. Macam mana kita nak nampak? Pastikan setiap nombor tu di bawah huruf. Dekat mana kena dua tu, kita tulis dua. Dekat mana kena satu tu, kita tulislah satu. Okey. Seterusnya. Yusufu. Yusufu. Yusufu.
Seterusnya Yunusa, Yunusa, Yunusa. Mantap. Seterusnya Musa, Musa, Musa. Seterusnya Haruna, Haruna, Haruna. Seterusnya Takunu, Takunu, Takunu. Baik. Seterusnya Yamutu, Yamutu, Yamutu. Baik. Seterusnya Yughitha, Yughitha, Yughitha. Baik. Seterusnya Wayauqa, Wayauqa, Wayauqa. Mantap. Baik. Seterusnya lupa sambil baca, sambil tulis, sambil tekap. Ha, jangan mengelak tuan puan. Jangan malaslah buat, malaslah nak tekak-tekak ni. Jangan macam tu puan. Teknik ni memang kata memang berkesanlah. Selama ni kita dah try. Beratus-ratus pelajar kelas mengaji Komaru ni dah try dah sebelum ni. Memang jadi. Semua tinggal nak dengan tak nak je buat. Kenapa kena buat satu dua ni tuan-tuan dan puan? Sebab sebab kita nak melatih diri kita supaya mata kita tu nampak. Yang mana dua, yang mana satu. Itu pertama, nampak. Nampak saja tak guna. Kalau kita tak boleh nak ikut rentak dia. Macam kita nak menyanyi ada rentak dia. Jadi kita tak boleh nak ikut rentak dia. Sebab kalau tuan-tuan dan puan perasan, bila kita baca panjang ni, bunyi dia lain daripada macam kita baca pendek. Contohnya, liduluki, lidu, lidu. Sebelum start dah tulis. Oh, bagus tu Jasmine ni. Alhamdulillah. Laju tu Jasmine ni. Sebab tu jadi top student. Okey, tu baik-baik. Mantap, mantap. So, bagus atas usaha tuan. Yang lain-lain pun contohilah Tuan Jasmine. Rajin-rajin dekat diri tu sikit. Bila lagi? Kalau bukan sekarang. Kat mana tadi saya cakap? Bila kita baca pendek ni bunyi dia li do rosu. Rosu panjang. Apa lagi? Fari. Apa lagi? Julu contohlah. Bunyi pendek. Tapi panjang bunyi dia lu. Jadi bila kita sambungkan dua bunyi tu liduluki, liduluki, nampak tak? Supaya kita lebih tahu macam mana nak keluarkan bunyi tu. Jadi kena banyakkan berlatih lagi lah. Jadi jom. Macam biasa ikut saya baca. Nampak ni. Yahuro, Yahuro, Yahuro. Terusnya biruhi, biruhi, biruhi. Seterusnya rasulu, rasulu, rasulu. Seterusnya suduri. Makras jangan lupa. Suduri, suduri. Mantap. Seterusnya taqula, taqula, taqula. Mantap. Seterusnya fari, sangkut pula. Sekali. Farihuna, farihuna, farihuna.
seterusnya. Liduluki. 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 Mantap. Seterusnya. Juludi. 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 Mantap. Alhamdulillah semua selesai. Untuk surat 15. Nah, jadi dekat muka surat 16 ni. Ha, pendek je. Ada tiga ketul je. Setiap baris. Ha, jadi macam biasalah. Saya pun dah pernah bercakap. Jadi diminta tuan-tuan dan perempuan. Ha, isikan nombor dia. Apakah nombor-nombor dia puan? Tuan-tuan dan perempuan. Nombor 1 sampai nombor 4. Ha, jom kita try test lah masing-masing ni. Tahu ke tidak ni nombor-nombor ni? Ha, ke selama ni macam samar-samar lagi? Apa benda lah Ustaz Hamzul ni mengarut ni? Satu, dua. Main nombor ke? Bukan macam tu tuan-tuan. Ingat nombor tu adalah kita punya penanda untuk kita panjangkan atau kita pendekkan. Ha, jadi silakan tulis nombor-nombor tu tuan-tuan. Nombor 1 sampai nombor 6 tu. Nah, kita nak tengoklah sama-sama. Okey, terbaik. Hari ni wakil dia dekat nombor 1. 2, 1, 2, 1. Mantap. Ha, lagi. Nombor 2 tu apa? 2, 1, 2, 1. Sama ke? Ha, betul. Sama saja. Ha, ke semua sama ni? Ha, yang ketiga. Ketiga apa tu? 1, 2, 2, 1. Terbaik Akak Liza. Ha, mantap. Ha, Puan Mazia cantik betul. Ha, Puan Tara semua dah tulis. Mantap. Ha, macam ni lah kita mau. Okey, nombor 4 tadi apa? 1, 2, 2, 1. Okey, mantap Puan Mazia. Ha. Ramai. Pening saya. Okey, betul. 1, 2, 2, 1. Mantap. Cantik semuanya. Okey, seterusnya. Ha, yang terakhir. 1, 1, 2, 2, 1. Okey, mantap. Ha, semua betul eh? Ha, ada yang tersilap tu, yang ujung tu. Ha, masih kena tengok betul. 1, 1. Betul lah. Silap pula saya yang salah pandang. Betul lah ada jawapan dia. 1, 1, 2, 1. 2, 2, 1. Okey. Jadi bila kita tahu nombor-nombor ni, sebenarnya ada lagi satu trik lah. Trik macam mana kita nak dapatkan nada dia tu, rentak dia tu. Kita tak payah baca dulu, kita buat bunyi dulu. Kita tak payah baca dulu, kita buat bunyi dulu. Macam mana tu? Contohnya kita buat bunyi tet je lah. Tet. Kalau 2 tu kita panjangkan. Tet. Kalau pendek tu kita sekali je. Tet. Jadi dekat nombor 1 tu kita boleh cuba. Tet, 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 tet. Tet, 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 tet. Cuba hayati bunyi dia. Tet, 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 tet. Lepas kita dah hayati, barulah kita cuba baca. Tuk, aduna. Mesti sama bunyi dia. Itu antara teknik dia. Mesti sama bunyi dia. Contoh kita ambil nombor 6 lah, panjang sikit. Tet, 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 tet. Tet, 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 tet. La yaquluna. La yaquluna. Tet, 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 tet. Jadi cuba bayangkan bunyi dia. Macam mana nak dapatkan bunyi dia? Dengan tekap tadi itulah. Kalau calit bunyi dia tet. Kalau pusing bunyi dia panjang sikit. Tet. Sebab tangan kita berpusing tu. Nampak tak? Buku ni hilang dia pun. Kalau pendek, tet, tet, tet. Kalau panjang, tet. Panjang sangat pula. Tet. Jadi, bila kita dah tulis, bila kita dah tekap, kita baca, baru senang kita nak dapatkan dia punya bacaan yang tepat. Bacaan yang cantik. Okey, seterusnya. Yang kedua. Kotak yang kedua. Ayuh semua. Letakkan nombor-nombornya. Jom kita tengok siapa yang kenal.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mantap. Puan Tara. Wih, lawa lah standby ya. Dah lama tunggu ke? Okay, 2, 1, 2, 1. Mantap. Baik, Puan Tara. Okay, seterusnya. 2, 1, 2, 1. Okay, terbaik. Seterusnya. 2, 1, 2, 1. Mantap. Seterusnya. 1, 2, 2, 1. Betul. Okay. Seterusnya. 1, 1, 2, 1. Betul. Boleh simak jawapan masing-masing. Ada satu. Yang terakhir. 2, 2, 1. Mantap. Dia tengok ada yang salah tak? Oke, cantik-cantik semua betul ni. Dah pro dah semua ni. Tak adalah susah mana kan, tuan-tuan. Senang je semua ni. Jadi jom. Kita pergi pula ke kotak ketiga. Kotak ketiga pula. Jom, 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 jom. Kotak yang ketiga. Okey. Tak lurus pun bagi saya sekejap Itu kan. Okey, kotak ketiga pula. Dipersilakan semua. Kotak yang ketiga. Nombor 1 sampailah nombor yang ke-6. Mana-mana. Eh, okey, cantik. Okey, yang pertama macam biasa. Puan Rini. Mana sebut sini. Okey. Yang pertama 1, 2, 2, 1. Betul. Okey, seterusnya nombor 2. 1, 1, 2, 2. Okey, mantap. Yang ketiga. Yang ketiga ni panjang sikit. Yang tengok betul ke tak? 1, 2. 1, 2, 2, 1. Mantap. Pontera betul. 1, 2, 2, 1. Okey, Tuan Puan Jasmine betul. 2, 2. Okey, Puan Rini pun betul. Alhamdulillah. Cantik. Okey, seterusnya. Nombor 4. Nombor 4 tak lupa ni. Okey, nombor 4. 1, 2. 2, 1, 2, 1. Betul. Seterusnya. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Mantap. Semua betul. Dan terakhir 2, 2, 1. 2, 2, 1 apa tu? Jadi diminta tolong tambah dalam modul masing-masing baris atas dekat sini. Kehilangan pula baris atas dekat situ. Ke modul saya je yang hilang ni. Ha. 2, 1, 2. Okey, semua betul. Mantap. Okey, jadi itulah nombor dia. 1, 1, 2, 1. Pastikan tulis dalam modul masing-masing. Siapa yang tak tulis lagi? Okey. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan. Ni, teruskan. Yang terakhir. Kotak yang keempat ni. Letakkan nombor dia. Jadi daripada apa yang tuan-tuan dan puan tulis tadi, cantiklah. Tak ada yang tersilap. Jadi buat yang tak tulis tu mungkin tak terlepas pandang ke apa. Mungkin takut takut terlepas pandang nantilah maksud saya. Jadi tuan-tuan dan puan kena tengok betul-betul. Wow mati ni jangan kena tengok betul-betul dia ada baris ke tak ada. Kalau andai kata ada baris dekat sini contohnya, jangan kita panjang kahu tu. Sahuna. Itu kalau ada baris lah. Kalau dekat sini tak ada baris, dia akan jadi panjang lah. 2, 2, 1. Betul? Kebaikan yang betul. Yang kedua, 1, 1, 2, 2. Betul ke semua ni? Betul. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. 1, 1, 2, 1. Okey, betul. Seterusnya, 2, 1, 2, 2. Okey, mantap. 1, 2, 2, 1. Mantap. Seterusnya, 1, 1, 2, 1. Alhamdulillah, semua betul. Okey, mantap. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Mantap semuanya.
Okey, jadi sekarang kita dah tulis dah. Untuk muka surat 16 ni kita dah tulis nombor-nombor dia. Jadi jangan lupa berlatih sendiri muka surat 16 ni. Pastikan ingat. Cuba untuk tekap dulu sambil baca sambil tekap. Biar lambat asal betul. Tekap je perlahan-lahan tak apa. Ambil pen tu, tekap nombor tu. Fadharuha. Itu lambat sangat lah. Tapi contohnya lah. Boleh je macam tu. Cuma kalau improve lagi. Ha. Ingat macam saya cakap. Bunyi dia mesti sama dengan bunyi kita cari tu. Tek, 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 tek. Fadharuha. Dan yang lain-lain dah. Okey, mantap. Okey, selesai untuk episod 16 ni. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada topik seterusnya ni. Semua semangat lagi kita ni. Ke macam dah penuh dah. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Dah macam zikir. Satu, dua, satu, dua. Semua semangat lagi ya. Okey, puan Rini. Semangat Ustaz. Alhamdulillah. Puan Rini ni comel lah phone dia. Macam mana puan Rini buat? Kecil ke tulisan dia? Okey, mantap. Semangat semua. Mantap. Hantarkan botok sikit. Untuk tangan tu. Benda lain ni. Asyik muka sama je. Mantap Tuan Jasmine. Yang paling semangat sekali. Okey, terbaik Tuan F. Hatta. Saya pun tak tahu macam mana boleh gerak kecil. Itulah. Puan Rini special tulisan dia. Okey, mantap. Mantap. Kak Liza. Puan Lee. Puan Lee ada keturunan Bruce Lee ke? Okey, mantap Puan Rini. Okey, cantik. Semua makin semangat. Jadi jom. Kita pergi kepada topik seterusnya. Iaitu kita nak berkenalan pula dengan anak wow tu. Adik wow tu. Nampak tak? Wow kita tengok kat bawah ni. Wow ni. Ada anak dia. Kecil je. Comel je. Macam tulisan Puan Rini tadi tu lah. Kecil je. Jadi kita tengoklah dekat sini. Ada wow kecil dekat sini. Jadi kena ingat lagi lah syarat-syarat dia. Syarat yang pertama. Huruf wow tu. Dia mesti mati. Tak ada apa-apa baris. Tetapi sebenarnya wow kecil ni jarang lah ada baris. Ada yang ada baris. Tapi jarang. Tapi kita kena ingat jugalah syarat-syarat dia tu. Cuma saya bagi tahu je lah. Okey. Jadi huruf wow ni dia mesti mati. Yang huruf sebelum dia mesti berbaris depan. Jadi tuan-tuan dan puan nampak tak? Ada apa beza wow kecil ni dengan alif kecil ni? Siapa boleh beritahu saya? Apa beza wow kecil dengan alif kecil yang kita belajar minggu lepas? Yang kita belajar tahun lepas tu. Kok lah ada yang terlupa kan? Tahun lepas ni cerita. Alif baris atas. Betul? Hampir tepatlah ayat dia. Alif kecil dia duduk dekat belah-belah atas. Alif baris atas, wow baris depan. Betul tu. Okey, mantap. Betul lah dia punya penerangan. Alif sebelum dia baris atas, wow sebelum dia baris depan. Ya betul. Itu antara perbezaan dia lah. Cuma perbezaan yang saya nak sampaikan dekat sini, alif kecil biasanya dia tergantung dekat atas ni. Dia duduk dekat sini. Wow kecil biasanya dia duduk sebaris dengan huruf. Ni saya kena bagi tahu lah ni. Huruf wow kecil dia akan duduk sebaris dengan huruf. Maknanya kalau dia ada dekat atas huruf, jangan kita terkeliru dengan baris depan. Wow kecil dengan baris depan. Rupa dia hampir-hampir samalah. Jadi jangan tonton perempuan terkeliru lah dekat situ. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, antara sekarang ni tengok pula pada perbezaan baris depan ni dengan wow kecil ni. Baris depan ni dia ada ekor sedikit kalau tuan-tuan boleh perasan. Saya bagi tahu tip dulu lah. Baris depan ni dia ada ekor sikit dekat sini. Kalau wow kecil ni tak ada. Jadi berhati-hati tuan-tuan puan. Jangan lepas ni kita nampak contoh ini baris depan. Macam kita nampak huruf wow ni pula. Kita ingatkan huruf mat. Berhati-hati di situ ya tuan-tuan dan puan.
Jangan sampai tertukar. Okey, mantap. Jomlah kita sambung dekat sini tadi. Waw kecil dekat sini. Jadi syarat pertama dia mesti mati, syarat huruf sebelum dia mesti baris depan macam tentara Oppo cakap tadi, betul. Nah, jadi huruf sebelum huruf kecil ni, huruf sebelum huruf waw kecil ni adalah huruf ha, dan ha ni baris depan, maka cukuplah syarat dia. Kena panjang ke tidak? Kenalah. Berapa harakat? Dua harakat. Ha, jadi itulah. Jadi antara kesilapan yang selalu berlaku lah kepada orang yang belajar mengaji ni. Selalunya orang ingat, wow kecil ni koma. Ha, macam bahasa Melayu pula ada koma. Jadi kadang-kadang orang bila baca Al-Quran, dia nampak huruf waw kecil tu, dia pergi berhenti. Jadi mesti tuan-tuan pernah ada pernah kan? Ha, jadi kalau tak pernah tak apa. Jadi kalau pernah, cuba betulkan yang biasa itulah. Ingat, waw kecil tu bukan huruf, bukan tanda koma, tuan-tuan puan. Tak ada pun tanda koma dekat dalam bahasa Arab ni. Dalam Al-Quran ni. Jadi kadang-kadang dia baca, dia berhenti dekat situ. Dia pergi wakaf, dia pergi baca. Maaf, maaf. Dia terus berhenti. Tak boleh lah macam tu. Sebenarnya waw kecil ni adalah huruf mat. Memanjangkan bacaan. Bukannya dia berhenti. Okey, tuan-tuan puan. Kita kena baca dia panjang. Jadi macam biasalah. Kita letakkan nombor. Letakkan nombor pada nombor-nombor ni. Lepas tu, kita gunakan formula tekap. Ma'ahu. Okey, minta tuan-tuan puan. Okey, jadi untuk muka surat 17 ni, kita laju sikit. Jadi minta tuan-tuan dan perempuan letakkan nombornya sendiri berdasarkan bacaan saya. Jadi jom baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tengok betul-betul kat mana waw kecil tu. Saya tulis dua dekat ni lah. Ni je lah. Dua. Tengok betul-betul kat mana alif kecil, kat mana alif besar, kat mana waw kecil, kat mana waw besar. Pastikan cukup syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya baca. Ma'ahu. Ma'ahu. Seterusnya. Khaitamuhu. Khaitamuhu. Seterusnya. Qala lahu. Qala lahu. Qala lahu. Seterusnya ikut saya baca. Yu'iduhu. 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 Seterusnya. Wadduhaha. Pastikan beza ha tu. Ha dengan ha. Wadduhaha. Wadduhaha. Okey, mantap. Seterusnya. Wa ma banaha. Wa ma banaha. Wa ma banaha. Seterusnya. Salatuhu. 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 Seterusnya. Sahibuhu. 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 Okey, mantap. Seterusnya. Wasaqahu. 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 Seterusnya. Khitamuhu. 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 Seterusnya. Yuhawiruhu. 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 Seterusnya.
Fa wa kaza. Insyaallah. Sekali. Fa wa kazahu. Fa wa kazahu. Fa wa kazahu. Ya, seterusnya. Mafatihahu. 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 Seterusnya. Qala lahu. Qala lahu. Qala lahu. Seterusnya. Dauda. 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 Hmm. Mauriya. 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 Seterusnya. Seterusnya. Sahibuhu. 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 Seterusnya. Khitamuhu. 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 Seterusnya. Kitabahu. 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 Betul. Terusnya. Famasaluhu. Famasala. Famasaluhu. Famasaluhu. Oke, mantap. Seterusnya baris yang terakhir. Fawakazahu. 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 Seterusnya. Fasalakahu. Fasalakahu. Apa ni? Macam apa? Masya Allah. Waalaikumsalam Puan Masya Allah. Syafiqullah. Semoga baik-baik sajalah yang puan tu. Tak nak. Kita apa Puan Muziah kena live. Jadi kita baru dapat berita ada kawan uh, ayah kepada kawan kita, kawan sekelas kita ada berlaku kemalangan lah. Jadi banyak insya-Allah nanti sama-sama kita doakanlah untuk dia semoga baik-baik aja. Okey. Eh, jadi kita sambung balik ke mana tadi? Okey. Jadi seterusnya. Okey. Sambung balik ke tadi. Ha, semua satu harakat, hujung je dua harakat Fasalakahu. 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 Okey, mantap. Terusnya yuhawiruhu. 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 Okey, mantap. Yang terakhir dakhalahu. 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 Okey, alhamdulillah. Selesai muka surat 17. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana bacaan tadi? Okey ke tak letak nombor ni? Ke masih perlukan nombor? Kan? Tak boleh lah ustaz kalau tak ada nombor. Ha. Jadi, kalau masih perlukan nombor tu, gunakan sajalah nombor tu. Tapi cuba untuk tingkatkan kemahiran kita di sini lah. Sebab tu start muka surat 17 ni, kalau boleh, kita nak kurangkan lah. Keadaan tekan nombor tu memang mudah. Ustaz. Ya betul, terbaik tu. Memang mudah. Minta dinafikan. Ha.
So, kita pun dah try dengan beberapa kelas. Sebelum-sebelum ni lah beberapa pelajar sebelum ni memang jadi. Jadi memang tak dinafikan. Tangan tekap sambil sebut. Betul? Tetapi macam saya pernah cakap sebelum ni, nombor tu ibaratkan macam roda tiga. Kita naik basikal tu lah. Macam kita naik basikal kecil-kecil dulu, kita naik roda tiga. Memang mudah nak naik basikal. Straight je jalan. Sebab kita ada pembantu tu. Kiri dan kanan. Tapi bila kita dah dewasa ni, takkan nak naik basikal roda tiga. Malulah. Jadi, boleh gunakan nombor tu. Cuma improve diri supaya lepas ni kita baca tanpa gunakan nombor. Cuma yang tak boleh lagi tu janganlah paksa. Gunalah nombor tu. Cuma test exam saya bagi tahu siap-siap lah. Tak boleh guna nombor. Jadi cuba untuk okay. Jadi kalau tak boleh tengok nombor macam mana Ustaz? Cuba untuk bayangkan dalam kepala kita macam ni lah. Okey, ibaratkanlah ni nombor dia. Satu, satu, dua, satu, dua, satu. Jadi kita pertama sekali kita kena ingat balik, kenal balik huruf-huruf tu dan bunyi-bunyi dia. Contohnya dekat sini kita tahulah ada 6 baris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Makanya akan ada 6 bunyi. Ma, a, hu, a, ho, hu. Ini cuma bukannya contoh lah dalam kepala kita. Itu macam daripada pemikiran kita dalam kepala kita, kita dah nampak dah. Okey, kita dah tahu dah ma'ahu ahohu huruf-huruf dia yang ada dekat situ. Sekarang ni yang dekat dua ni kita cuma tambahkan vokal lagi satu. U, yang alif ni kita cuma tambahkan A. Cuma dalam case ni dia jadi O lah sebab sebelum dia huruf O. Jadi kita baca satu-satu. Ma'ahu ahohu. Baca satu-satu. Ma'ahu ahohu. Itu teknik dia lah untuk kita upgrade daripada nombor tu. Cuma kalau tak boleh, gunakan dulu nombor. Ingat, pastikan lepas ni kita dah tak nampak nombor dah. Kita nampak huruf dia macam ni dalam kepala kita. Kita ambil contoh yang susah sikit lah. Ni panjang sikit ni. Ni panjang sikit ni. Sama juga, kita masih lagi gunakan nombor. Cuma, yang ni tak perlu tulis lah tuan-tuan. Saya cuma bagi tahu je. Kita anggapkanlah setiap huruf ni adalah satu. Wa satu harakat, la satu harakat, yu 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 satu harakat, si satu harakat, o satu harakat. Kenapa satu harakat Ustaz? Dengar je dulu. Ha. Wa satu harakat, sa, o, hu. Jadi pada dasarnya setiap huruf tu dah satu harakat dah tuan-tuan dan puan. Jadi tanpa nombor kita tengok dekat mana yang ada panjang. Pertama dekat huruf lam ni, dua panjang. Kedua dekat U ni, panjang. Tiga dekat ujung ni, panjang. Jadi, tuan-tuan dan perempuan kena ingat ayat saya ni sampai bila-bila. Huruf yang panjang ni, dia ibaratkan kita tambah lagi satu vokal je. Wala. Beza dia wala dengan wala. Wala, tadi wala. Tapi sebab ada alif, kita baca dia wala. Wala, wala. Sama juga dengan you ni. Asal dia bunyi dia you je. You. Tapi sebabkan ada huruf waw ni, sebabkan dia nombor dua, kita tambah lagi satu you. Dia akan jadilah. Walayu. Walayu. Dengan yang hujung tadi tu lah. Tambah lagi satu you. Jadi dia akan jadi. Walayu siqu wasaqahu.
Ini bila kita baca tanpa nombor. Wala yuthiqu wathaqahu. Okey, bentar. Cuba baca tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Tak dapat lah saya dengar. Nanti cuba waktu antara rakaman bacaan tu. Cuba praktis. Ingat macam saya cakap, tengok satu-satu huruf. Kalau ada huruf mat, kita panjangkan. Kita try lah tengok yang lain pula. Ni. Okey, kita tengok daripada kanan. Kita nampak ko. Okay, kita nampak ko, kita nampak darah alif. Jadi confirm lah panjang. Ko, qala lahu. La lahu ni pendek je. Qala lahu Musa. Qala lahu Musa. Macam tu saja. Kalau tak ada nombor. Tapi jangan paksa diri. Kalau tak boleh lagi, cuba untuk nombor dulu. Dan daripada nombor, cuba untuk upgrade. Cuba untuk baca tanpa nombor. Okey, mantap. Nanti jomlah. Dan jangan lupa lah. Kena bezakan kedudukan tu. Alif kecil, waw kecil, waw besar. Dan jangan tertukar kalau waw tu ada baris. Contohnya dekat sini. Ni saya nak tanya ni. Ni ada huruf waw. Ko ni baris depan. Jadi ko ni kena panjang ke tidak, tuan-tuan dan puan? Cuba jawab, cuba jawab. Ko ni panjang ke tidak? Kenapa tak? Kenapa tidak? Mantap, betul tak? Sebab ada baris atas, betul. Jadi ingat baik-baik tuan-tuan dan puan, benda ni memang nampak senang. Alah senang je nampak alif belakang dari atas, panjanglah. Nampak waw dari depan, panjanglah. Cuma masalahnya adalah apabila kita terlepas pandang. Jadi teruskan berlatih, banyakkan membaca, ulang-ulang dan ulang. Buka balik video ni, video rakaman kelas kita nanti, dengar balik bacaan saya dan cuba ikutlah. Okey. Jadi ada masa beberapa lagi. Jom saya baca daripada atas ke bawah. Nanti jangan lupa dengar. Ini sebagai rujukan saja. Takunu lahu ma'ahu akhahu alima salatahu famathaluhu junuduhu lahu sahibuhu salatuhu ruhahu wala yuthiqu wathaqahu yadahu faidha sahibuhu qala lahu Musa adza ja'alahu yuqiduhu wasanaqulu lahu faqala lahu wa naza'a yadahu. Nampak tak? Cuma seketul-seketul je ni. Wa naza'a yadahu. Lagi sekali. Wa naza'a yadahu. Seterusnya. Wa huwa yuhawiruhu. Seterusnya. Lahu syuraka'a. Seterusnya. Khitamuhu. Pilih betul ayat ni macam gua je. Seterusnya. Wa ma banaha. Seterusnya. Wa duhaha. Seterusnya. Faqatalahu qala. Seterusnya. Ilahahu hawahu.
Okey, mantap tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lupa teruskan berlatih tuan-tuan dan puan untuk dapatkan bacaan yang cantik. Jadi untuk kelas basic jangan lupa jawab kuis untuk tengok tahap kita dekat mana. Untuk grup premium jangan lupa hantarkan rakaman bacaan supaya kita dapat temak lah. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan kita baca tu salah. Tapi hantarkan saja rakaman. Kalau boleh hantar awal sikit lah. Jangan hari Rabu baru nak hantar. Hantar awal sikit esok ke lusa ke. Ini semua hari Rabu baru nak hantar. Hantar awal sikit tuan-tuan dan puan. Senang kita nak semak nanti. Menagai Ustaz masa terlekang. Okey, tak apalah. Yang ada disebut tu, tak apalah. So kita pun ada tanggungjawab lain. Lain kelas. Jadi tak apa. Wajar lah, tutup muka tu. Siapa dia tu hantar last minute tu kan. Jadi kalau boleh hantar awal sikit lah. Senang supaya saya atau ustaz lain akan semak lah. Grup masing-masing dan akan komen lah. Cuba untuk semalam pukul 4 pagi baru hantar. Tu lah tu Yasmin. 4 pagi baru hantar tu. Paling awal. Jadi tak apalah. Kalau boleh, kalau sibuk tak apalah. Dia cakap kita faham lah. Masing-masing ada tanggungjawab sendiri. Cuma kalau boleh, kita dah committed untuk kelas mengaji ni, cuba untuk cari masa lah. Sebab macam saya cakap, Al-Quran ni adalah satu ilmu di mana kalau kita lupakan dia, dia akan pergi. Dia adalah satu ilmu yang kita memang kena sebut hari-hari. Kan dia waktu insyaAllah. Okay, terbaik tu Yasmin. Dia adalah ilmu yang kita kena amalkan hari-hari. Sampailah lidah kita jadi lembut. Sampai kita tengok je sekali, kita dah boleh nampak. Cuba buat sampai ha, mulut kita tengah baca dekat wa ni. Contoh je lah. Ni mulut kita ni. Tengah baca wa. Tapi mata kita dah dekat sini dah. Itu tanda kita dah cakap lah. Ha, Mana mata lagi laju daripada mulut. Tapi kalau tak boleh tak apa. Satu-satu dulu tak apa. Pelan-pelan step by step. Ha, Risau insyaAllah. Bila kita berusaha pasti akan dapat hasil lagi. Semoga tuan-tuan dan puan kekal istiqomah lah dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan pun cakap dah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana lama tak ustaz nak sampai ke cekapas begitu. Dia dia bergantung kepada individu lah sebenarnya dan bergantung kepada kerajinan. Jadi kalau kita hari-hari baca, insya-Allah memang confirm. Kalau kita hari-hari baca, kita hari-hari sebut, kita hari-hari ulang kaji, insya-Allah senang je, sekejap je dah melekat dah. Ha, Macam orang kata, macam kalau tuan-tuan dan perempuan pun pindah negeri lain lah contohnya. Kelantan ke, Terengganu ke. Hari-hari bercakap Kelantan. 3 bulan dah boleh pandai kecil Kelantan dah. 3 bulan sekejap je. Tapi kena konsisten lah. Kena istiqomah. Kena banyakkan ulang kaji. Cuma Kelantan tu kita sebab banyak bersembang dengan orang sana. Senang sikit lah. Kalau yang Arab ni, nak belajar cakap bote. Boleh le datanglah kampung Ustaz nanti. Aduh. Jadi kalau masuk kelas VIP lagi terbaik. Mantap pun hari ni. Ada buat iklan sikit. Kalau masuk kelas VIP lagi terbaik. Hari-hari ada bacaan. Apa lagi tuan-tuan dan puan? Terima kasih for ini atas iklan. Jadi itulah. Kalau jenis macam di itu rasa susah nak ulang kaji sendiri, join lah VIP. Kita tolong ulang kaji kan. Tapi kalau rasa boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun, tuan-tuan dan puan. Yang itu apa-apa, jangan tanya saya lah. Pergi tanya admin terus. Kenaan dengan upgrade. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey. Masa latihan sebut tak ada salah Ustaz. Bila tak rekod je. Aduh, macam Masya Allah. Bahaya tu. Bila orang dengar je jadi tak jadi kan. Saya bila baca cantik. Tak apa puan sini. Teruskan lagi. Tak apa. Cuba pun kata. Rekod saya senyap. Macam mana pun rekod saya senyap kan. Tak apa. Dia, saya sebenarnya kita tak minta pun latihan yang perfect. Yang betul-betul cantik. Cuma cuba je baca. Kalau perasan salah tu, jangan teruskan. Ulang balik ayat tu.
Itu pun lagi satu lah benda yang kita nak tengok. Kita nak tengok pertama betul tak bacaan tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua kita nak tengok ikhlas ustaz bukan iklan. Alhamdulillah. Testimoni yang terbaik hari ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok chat sekarang. Tengok hari ni cakap apa. Kat mana tadi saya cakap. Semalam dekat 5 kali didik rekan lain. Tu lah. Kita jangan ada silap sikit. Terus padam tu satu hal. Kalau salah pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kalau boleh saya nak tengok tuan-tuan dan puan tahu nak betulkan sendiri. Contohlah kalau baca dekat sini kan. Ah, wa naza'a silap wa naza'a yadahu. Kalau macam tu contoh rakaman tu. Tak ada masalah. Cuma kena komen jugalah. Cantikkan lagi bacaan. Cuma sekurang-kurangnya dekat situ kita dah tahu. Tuan-tuan dan puan-puan tahu salah sendiri. Dan tahu salah sendiri itu adalah satu pencapaian yang baik bila kita nak belajar mengaji ni. Ah, Bila kita tahu salah sendiri, walaupun bacaan kita masih belum lancar, sebenarnya kita dah dapat pegang asas dia tu. Dan macam saya cakap, sebelum kita masuk tajwid, pastikan 5 asas utama tuan-tuan dan perempuan kena kuasai. Sebelum kita habis ni, apa 5 asas utama tu? Tuan-tuan dan perempuan, saya tak cerita lagi 5 asas tu. Tak ada lah. Tak apalah saya cerita sekarang. 5 asas utama sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang lebih mendalam, hukum tajwid yang lebih mendalam, iaitu yang pertama huruf, yang kedua makhraj, yang ketiga baris, yang keempat panjang pendek ataupun harakat, dan yang kelima mati. Bila kita kokoh 5 asas tu, insya-Allah, walaupun bacaan kita masih belum lancar, tetapi sekurang-kurangnya asas kita tu kokoh, kita dah tahu kat mana kesalahan kita. Dan bila kita masuk kepada hukum-hukum tajwid yang lain nanti, kita tak pening lah. Tak adalah kita akan terpanjang, terpendek tiba-tiba bila jumpa dengung. Bila jumpa hukum alif, contohnya. Bila jumpa hukum lain. Jadi yang penting, macam saya cakap, tuan-tuan dan perempuan, kena sedar salah sendiri. Kena sedar diri. Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan. Jadi tak apa, cuba je. Hantar saja rekaman. Hantarkan, pastikan cantik lah. Betul lah. Macam tu Jasmine cakap. Belajar mesti ada silap. Dengan kesilapan itulah yang kita akan belajar. Orang yang tak pernah buat silap adalah orang yang tak pernah belajar. Ha, boleh buat satu WhatsApp tu. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah lama pula saya bimbang malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup kelas kita pada malam ini? Tak ada, mantap hari ni. Yang lain ada ke? Jumpa next week Ustaz, insyaAllah. Semoga ada banyak kemudahan. Amin, amin, ya Allah, amin. Terbaik Tuan Jasmine. Okey, jangan lupa. Jap, ada soalan lagi ke? Tak ada lah. Okey, jadi kalau tak ada, jangan lupa segala nasihat dan saranan yang saya telah beritahu. Saya doakan tuan-tuan dan puan percaya. Teruskan usaha, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jadi kita tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan. Okey, mantap. Sama-sama semua. Jumpa lagi. Ya, jangan lupa buat latihan. Okey, sama-sama buat. Buat hari ini. Buat F hatta. Sama-sama.